Okay, so appointment I pukul 11 tapi I ada 40 minit lagi masa free. So I rasa macam I nak story dengan korang pengalaman I kena tikam belakang dengan kawan baik. Bekas kawan baik lah. I dah lost contact dengan dia. So dia adalah classmate I dan juga housemate I waktu I third year dengan fourth year. No. Daripada second year. Betul. Daripada second year sampai fourth year. Kalau korang nak tahu apa yang dia buat adalah dia selalu keluarkan duit I daripada kad ATM I. Okay, so korang mesti tanya macam mana dia tahu password kad ATM I. Sebenarnya salah I juga. Dulu waktu I third year, kita orang kena keluarkan duit untuk beli buku. Hari tu hari last day tau. Kena bayar. Last day kena bayar buku tu dekat lecturer. Waktu tu I demam panas. So I tak larat nak keluarkan duit dekat ATM. Bila tanya kawan-kawan pun semua tak ada duit lebih. So I tak ada cash. I bagi kad ATM I kat dia. I cakap boleh tak kau keluarkan duit aku 150 ke 200 saya tak ingat. Tapi I suruh dia keluarkan duit dan I bagi password I kat dia. The reason why I pilih dia sebab dia adalah orang yang paling I percaya. So this is why kenapa korang tak boleh percaya kawan baik korang. Walaupun korang sayang macam mana sekalipun, jangan percaya kawan baik korang, okay? So, bila I bagi password I kat dia, dengan kad ATM kat dia, so dia keluarkanlah duit I. And then, I pun tak adalah nak tukar password bagai. I percaya je. I tak expect lah dia macam nak keluarkan selalu duit I. So, I buat macam biasa. Sampailah, third year, fourth year, kantoi. Macam mana kantoi? Cerita dia panjang sebenarnya. I cakap dia cerita satu-satu. Okay, sebelum tu, waktu ni waktu I tengah naik tau. Maksudnya, I macam selalu dapat banyak show on weekend. So, bila I dapat banyak show, income I setiap bulan memang, Alhamdulillah waktu tu memang masuk lah. Kira dalam, I nak beritahu ke tak? Sebab tu aku mencari lah. Tapi ini cerita dah lama Ni cerita lama, cerita dulu. Okay, time tu dalam sebulan tu paling sikit I akan dapat. Paling sikit 10,000 lah dalam sebulan. So, I perasan duit I dekat bank, dia macam tak berganjak tau. Dia macam duit masuk tapi I tak boros. Tapi duit I macam stagnan je. Tahu? Yang kelakarnya, waktu tu I macam sedapkan hati. I just cakap, oh, ke sebab duit I dapat ni tak berkat lah. Tak berkat. Okay, so ni part tu So, selain daripada I perasan duit I tak berganjak dalam bank, walaupun duit banyak masuk, apa lagi yang I perasan adalah kad ATM I tu selalu hilang. Dan bila I cari, tak jumpa. Tapi lepas tu dia ada balik. Dan kenapa yang buatkan I masih tak syak kawan-kawan I sebab ini lagi satu pengajaran. My mum dulu, tapi I tak salahkan my mum. My mum dulu selalu cakap, I ni peleleh tau. Kau tahu tak peleleh tu apa? Peleleh ni macam cuai tau. Lagi satu, kalau barang kau selalu hilang, kau cari barang tak pernah jumpa. Itu peleleh. I daripada kecil, bila my mum selalu cakap macam tu, I selalu cakap I peleleh. I memang percaya diri I ni memang peleleh. So, bila kad I hilang, contoh I buka purse I, mana kad ATM aku? Okay, jap Ainan. Kau relax kejap. Kau cari selalu tak pernah jumpa. Okay, kau relax kejap. Kau tak cuba korek memang tak jumpa. Lepas tu, okay lah, I buat tak tahulah sekejap. I macam rehatkan minda kejap. Mana kat ATM aku salah letak ke? I dah cari-cari tempat lain. Lepas tu, tiba-tiba I dah jumpa. I jumpa dekat dalam purse I balik. I macam, kan Ainan, kau ni kau memang cari tak pernah jumpa. Sebenarnya memang ada je dekat sini. I cakap dengan diri I sendiri macam tu. Bila kad ATM I hilang, dia selalu jumpa kad ATM I. Contoh dalam kereta dia, I keluar pergi makan, waktu I nak bayar, mana kad aku lah. I selalu belanja kawan-kawan I. Alah, bukan I nak belagak tak, tapi waktu tu zaman belajar kan, I tahu duit I ada lebih. Diorang, yelah zaman study, I just bayarkan je lah. Setiap kali I makan kawan-kawan, memang I akan bayar. Sebab I kesian kat diorang. Sebab diorang keluarkan duit. Yelah, duit belanja, duit PTPTN lagi apa semua kan. So, tak I nak bayar pakai kad tu. Tak ada. I macam, mana kad CMA aku? Korang ada nampak tak? I sebut dalam masa seorang. Korang ada nampak tak? Semua macam, tak ada pula. Waktu semua macam cari. Tiba-tiba, dia pergi kat kereta dia. Sebab time kita datang tu, naik kereta dia ni tau. So, macam mana nak kena bagi nama gelaran lah. S lah. S bukan nama sebenar. So, dia pergi dekat kereta dia. Dia check. Lepas tu, kau ni dekat lantai lah kau terjatuh. Lepas tu, lah, pelilihnya aku. Sorry weh. I pun ambil lah kad tu. I pun bayar apa semua. So,
Dan benda tu bukan berlaku sekali je tau, banyak kali. Okay, kalau kau nak tahu benda-benda ni semua, I baru teringat lepas dah kantoi. Maksudnya I dah boleh flashback balik, baru I perasan yang dia selalu jumpa kat I. Patutlah I selalu cari kat tak jumpa. Atau waktu zaman pelajar tu I tak dapat syak lagi. I perasan life dia memang mewah lah. Dia macam beli iPhone, lepas tu dia boleh belikan phone untuk boyfriend dia. And lepas tu kalau I pergi show, dia selalu teman I. Saya nak bayar duit Tashengo ke nak top up ke, dia selalu belanja I. Dia macam cakap, tak apalah weh, pakai duit aku. And then sekarang baru I realise, duit yang dia belanja tu, duit I juga sebenarnya. Sumpah lah awak. Kita terus cerita part macam mana dia kantoi. Okay. Cerita dia, satu hari tu, weekend rasanya, I pergi Penang dengan kawan I. So, I pergilah shopping, I pergi shopping mall. Dia dah buat satu kesilapan besar ya, si S ni. Dia, kalau nak mencuri, kita tak boleh tamak sangat. Kita kena ada strategi. Okay. Masalahnya, hari tu, waktu I nak bayar, I buka purse I. Kali ni bukan kat CIMB je hilang, Mat. Kali ni dengan Maybank sekali dia ambil. So time tu memang I dah dapat syak lah. Sebab takkanlah I cuai sangat sampai CIMB dengan Maybank dua-dua kad hilang. I pun story lah dekat kawan I pasal apa yang dah berlaku selama 2 tahun. I rasa kad I selalu hilang. Lepas tu kawan I cakap, ada possibility tak instead of kau rasa kau yang cuai atau hilangkan kad kau, sebenarnya ada orang yang ambil kad kau. And then I pun macam time tu I memang terus dah tak boleh nak husnuzon lah. I rasa okay, memang betul lah ada orang ambil kad I. I terus call bank, I cakap kad I hilang, minta tamatkan perkhidmatan kad I semua. And then I tanya bank, ada tak pengeluaran kad I dekat ATM baru-baru ni? And then bank check, bank cakap yes ada. Dekat mana tahu tak? Dekat Unicity. Unicity tu hostel I. I memang tinggal kat Unicity. Lepas tu ATM ada kat belakang tu je. So siapa lagi yang curi kad I? Mestilah budak-budak Unimed juga sebab dia keluarkan kad last dekat ATM Unicity. Lepas tu siapa je yang tahu password I? So memang I dah dapat syak CS ni. Lepas tu saya tanya berapa pengeluaran? Dan orang bank cakap RM1,500. I macam lepas tu, I call Maybank pula. I minta tamatkan perkhidmatan. Betul, I tanya soalan yang sama. And dia cakap, yes, adalah pengeluaran juga. Sama juga dekat ATM Unicity tu. Berapa? RM500. Wow. Okay, disebab waktu tu memang... Then, I pun balik rumah. I kumpulkan kawan-kawan I confront diorang. Dan I cakap kat diorang, korang, aku rasa kad bank aku kena curi selama ni. Dan ada orang lain yang keluarkan duit aku daripada ATM. Aku bukan nak syak korang semua, tapi disebabkan aku dah nak bawa kes ni ke pihak polis, aku tak nak benda ni jadi besar. So mana yang kita boleh settle tepi, kita settle tepi. Kalau ada antara korang yang ambil duit aku, mengaku je. Jumpa aku personally, tak perlu pun mengaku dekat sini. Bagi tahu je kalau memang ada ambil duit aku. Aku tak marah, yang penting aku nak kejujuran. Bagi tahu je kalau memang ada ambil duit aku. Aku tak marah. Yang penting aku nak kejujuran. Tak perlu tipu. Kalau susah aku boleh bantu. Tapi jangan sampai mencuri. I cakap I tunggu sampai pukul 12 malam esok untuk dia bersemuka dengan I. I tunggu sampai pukul 12 malam esok tak ada orang yang datang pun jumpa I. So I kumpulkan balik diorang. Kali ni I bawa Quran bagai. Tak ada orang yang mengaku. So boleh sumpah tak yang memang diorang tak ambil. Lepas tu semua orang pegang Al-Quran memang sumpah lah mengaku tak ambil. Termasuk si S ni. Ya Allah. Waktu I nampak S tu dengan confidentnya, I macam, ya Allah ya Tuhanku, geramnya. I rasa sebenarnya I tak marah sangat tak. I sebenarnya lebih kepada sebab. I rasa macam dikhianati oleh kawan baik sendiri. Lepas semua dah bersumpah dengan nama Allah, dia orang tak curi kat ATM I. Si S ni pula yang lebih-lebih. Dia siap cakap, betul lah kau pergi je bawa kes ni ke polis supaya kita boleh check CCTV, tengok muka siapa yang dekat ATM tu. I macam, ya Allah engkau ni. Apa lagi dia nak pusing ni? I nak main-main ke bila dia cakap nak bawa kes tu ke balai? I pun pergilah polis. Pergi balai polis. I dah buat report apa semua. And then, I dengan akak polis tu. Akak polis kalau akak tengok TikTok saya ni, akak komen sikit. Okay. Kita orang pergilah check CCTV dekat bank. Lepas tu, bila check, memang dia guys. Memang dia. Mula dia pakai kad CIMB. Lepas tu dia keluarkan 1,500 tu. Lepas tu dia tukar kad. Dia tukar Maybank pula. Dia keluarkan 500. Cerita dia yang Maybank tu, I tak bagi tahu pun password I. Tapi selalunya orang kan pakai password sama kan.
Kalau korang ada 3 bank, korang tiga password sama tak? I memang semua sama. So, I rasa dia just mencuba nasib. So, dia curi sekali dengan bank, then dia guna je password yang sama. Memang rezeki dia, dia dapat lah keluarkan. Sebab I tak tukar password. Lepas tu polis cakap, kes ni memang boleh bawa dia ke penjara lah. 7 tahun tak silap masuk penjara. And dia punya sijil pun kena gantung. Sebab kita orang tengah final year waktu tu tau. Tengah sibuk buat FIP. Dia cakap nanti saya akan call S ni. Saya akan suruh dia datang ke balai polis. Dan saya nak tanya dia. Dapat keterangan daripada dia lah. Sebelum dia jumpa si S ni, I dah masuk balai dulu. Lepas tu dah bawa semua. Waktu S ni nak masuk ke dalam bilik polis tu, I keluar. Kira kita orang berselisih lah. Dia pegang tangan I, dia cakap, weh, asal. Kenapa kau kat sini? Macam tu. Masih lagi, geng. Masih lagi nak buat drama pukul 7. Dah habis lagi tu. Dekat depan balai pun dia masih boleh, orang kata apa, macam buat-buat tak tahu. Macam nak berlakon lagi. Ya Allah, hebat lah. Umi Nazira pun kalah. Lepas tu, polis tak kasih I duduk sekali. Polis suruh I keluar. So, I keluar kejap. Tapi sebenarnya di sebalik pintu tu, I dengar, I pasang telinga je. I dengar polis cakap perlahan je, lembut je dengan dia. Lepas tu dia tak nak mengaku mula-mula. Polis macam gertak dia. Takut-takutkan dia lah. Memang dia akan masuk penjara apa semua. Lepas tu sijil dia kena gantung. Dia tak boleh nak grad lah. Polis punya suara mula lembut. Lepas tu tiba jadi tinggi tau. Lepas tu kan, I dengar dia mengaku. Lah, sebenarnya saya memang curi duit dia. Relax, sangat relax. Suara dia relax, tak ada bunyi nangis ke apa. Tenang tenang. Setenang air di kali. Lepas tu polis tanya. So this is the last part and final part. So I akan habiskan semuanya dekat sini, okay? Polis tanya, berapa kali awak keluarkan duit daripada kad ATM dia? Si S ni jawab, saya tak ingat. Saya tak pasti, saya tak ingat. Macam itulah. Lepas tu dia tanya lagi, berapa total pengeluaran duit yang awak dah keluarkan? Dia cakap saya tak pasti dan saya tak ingat juga. Macam tu lah. Saya tak ingat antara dua jawapan tu. So polis tanya lagi, berapa minimum pengeluaran yang awak dah pernah keluarkan daripada kad ATM tu? Dia jawab minimum pengeluaran dia RM500. Polis tanya, kamu buat apa dengan duit yang kamu keluarkan tu? Dia jawab, untuk kegunaan harian saya. Dia listkan lah untuk barang makeup dia, untuk alatan mandi dia, semua. So, lepas tu polis panggil I balik, masuk ke bilik polis. Lepas tu polis cakap, apa tindakan yang awak nak buat? Nak teruskan kes ni ke? Macam mana? Lepas tu, I cakap, bagi I masa. I nak berbincang dulu, I nak fikir dulu sebelum I buat keputusan. So, I tak buat decision lagi lah. Sama ada nak masukkan dia dalam penjara, nak tarik ke kes tu ke atau teruskan je kes tu. So, kita orang pun balik. Kita orang balik asing-asing tau. Kita sampai je dekat rumah. Kita orang semua berkumpul dekat bilik dia. Dengan housemate I semua ada kat situ. I menangis. Korang tahu tak, menangis macam orang baru putus cinta tu, macam heartbroken gila. Nangis sedih sangat lah. I menangis kat katil tu esak-esak. Lepas tu, I tengok dia duduk dekat katil. Dia just cakap, aku rasa aku kena keluar daripada bilik ni. Aku kena keluar daripada rumah ni. Sebab aku takut kalau aku ada kat sini lama-lama mungkin akan terjadi sesuatu yang membahayakan engkau. Macam tu lah. I pun tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Gaya dia macam I pula yang jahat. Lepas tu dia pergi almari dia, dia kemas barang, dia ambil baju-baju dia semua. Lepas tu dia keluar daripada rumah tu. Sebelum tu, waktu dia tengah kemas-kemas tu, I tanya dia, kenapa kau buat aku macam ni? Sampai hati kau buat aku macam ni. Aku sayang kat kau, tapi kenapa kau buat aku macam ni? I thought we are best friend. Dia cakap, aku sayang kau. I cakap, kalau kau sayang aku, kau takkan buat macam ni. Entahlah, aku tak tahu nak cakap apa. Dia cakap macam tu. Tapi kau kena percaya yang aku sayang kau. I siap cakap lagi, kalau kau susah, aku ada boleh tolong kau. Kalau kau ada masalah kewangan, kau bagi tahu aku boleh bagi duit dekat kau. Tapi kenapa kau kena curi, ambil duit aku senyap-senyap macam ni? Dia diam je. Sampai tu dia kemas barang. So kiranya lepas tu kita orang dah tak berkawan lah, dah tak adalah berborak ke bertegur sapa ke, dah tak. Kita buat haluan masing-masing. Tapi ada satu benda yang buat I terkilan. Sampai sebulan lepas kes tu, I tengok dekat Instagram, housemate I upload, dia orang pergi Thailand dengan CS tu. Kira dia orang pergi bercuti lah. I macam sedih gila. Macam I bukan mengharapkan kawan-kawan I yang lain tu side dekat I, tidak. Tapi I tak tahulah. Perasaan macam diorang macam boleh je bersukaria bersama. I tak kata diorang kena diputuskan kawan ke dengan S tu, tak lah. Tapi tak sampai berapa minggu diorang dah pergi bercuti, upload video sama-sama. Macam tak ada apa yang jadi. I quite sad lah. I memang sedih lah. So last I decide apa tau, I tarik balik kes tu.
Bukan sebab I kesian dekat dia tau. Korang jangan salah faham. Actually, I lebih kesian kepada keluarga dia. Sebab I kenal ahli keluarga dia. I kenal mak dia. I pernah jumpa adik-beradik dia. I tak boleh imagine apa perasaan mak dia kalau anak dia masuk penjara. Dah lah anak dia anak sulung tau. Sijil kena gantung, tak boleh grad. Macam mana nak cari kerja? I rasa macam family dia mengharapkan dia lah untuk bantu kewangan keluarga dia. Sebab keluarga dia pun tak adalah kaya sangat. Dia pernah cerita yang ayah dia bankrupt semua. So macam dia orang memang ada masalah kewangan lah. That's why lah I rasa third year ke fourth year I memang bayar dia punya duit pengajian belajar dekat uni. I rasa mula-mula dia ambil duit I sebenarnya sebab terdesak. Sebab dia memang betul-betul perlukan duit. So dia ambil duit I. Tapi lama-lama mungkin bila dah rasa benda tu dah senang dapat, dia tengok dekat ATM pula duit banyak, and dia mungkin terfikir kalau aku ambil ni pun bukan kena perasan pun, bukan disedar pun. So lepas tu dia dah mula ambil duit tu untuk dia enjoy tau, untuk dia nikmati kesenangan pula. I rasa total loss I sebenarnya mungkin minimum I rasa minimum 20,000. Sebab dia ambil, sekali ambil 500. Dan kad I memang banyak kali hilang. I ingat lagi, kad I hilang banyak kali sampai kan I kena pergi CIMB untuk tukar kad. Dan dia teman I tau. Sampai kan abang CIMB tu yang jaga kaunter, dia cakap, awak ni asyik hilang kad je, asyik buat kad baru je. I ingat lagi abang tu tegur I macam tu. Kalau korang tanya dia bayar balik ke tak, sebenarnya dia larikan diri daripada I. Mula I bagi dia masa untuk dia bayar. Sebab I tahu dia nak cari duit dekat mana dalam masa yang singkat. So I bagi dia masa. Bila I dah bagi dia masa, dia boleh block pula Instagram I. Dia block lah social media I semua. Supaya I tak dapat contact dia. So dia memang nampak sangat nak melarikan diri. Sebab dia bukan sahaja block social media I, dia block juga number phone I. I tak tahulah I ada tegur dia kot kenapa block ke. Ataupun I contact orang lain kot suruh sampaikan kat dia. I tak ingat. Korang tengok dia reply apa? Korang tahu tak, I rasa mengarut sangat sebab dia tak ada make any effort pun untuk bayar. Dia memang cuba macam melarikan diri daripada I. I rasa 2016 ni dah lama tau, lepas kita on grad. Dah lama dah, bertahun, setahun maybe. Okay, so this is what I replied. Okay, dia tak reply. Next monthnya dia bayar 1k dekat I. Lepas tu bulan seterusnya dia bayar lagi 1k. And then bulan seterusnya lagi dia bayar 1k lagi. Lepas tu, I buat kesilapan. I jawab apa tau? Thanks S. Bayar duit aku jangan sampai tak makan, okay? Tak apa, slow-slow pun janji kalau ada duit lebih, baru bayar. Most welcome, it's okay. You are still my priority though. Take care ya. Kau pun take care. Priority, sampai kesudah dia tak bayar dah. Dia tak ada contact I langsung. 2 Jun 2016, I dah tak cari dia dan dia pun terus senyap. Bukan setakat dia dah tak contact I rasa last year kot, I ada terjumpa Twitter dia. I like some of dia punya tweets. Dia block Twitter I. Itulah cakap jangan baik sangat. Jangan baik sangat. Bila kita baik sangat memang orang pijak kepala kita. Dan itulah yang selalu berlaku dekat I. Sebab ramai orang marah I tahu korang mesti macam nak maki I kan. Macam bodohnya kau ni kan. Tak apa, maki je I pun maki diri I sendiri sebab ramai dah yang maki I. Keluarga I, kawan baik I, kawan-kawan I yang dengar cerita ni semua memang marah I sebab I lepaskan dia begitu sahaja macam tu. Tapi guess what? I rasa sometimes bila I fikir balik, semua benda yang berlaku ni semua ada hikmah kan. I tak kata apa dia buat tu betul dan I relakan atau I terima je. I cuma nak cakap jalan cerita ni. Bila Allah dah tetapkan macam ni, I rasa adalah suatu benda yang I buat sebab Allah tarik rezeki I tu melalui cara ni. I kena muhasabah diri. Mungkin duit tu tak berkat ke. Duit tu bukan milik I lah. Kiranya duit tu bukan duit I. Kita kerja penat-penat, kita dah simpan duit segunung duit sekalipun, itu masih belum rezeki kita lagi. Selagi kita tak guna lagi duit tu untuk kegunaan kita, itu belum rezeki kita lagi. So as if kau tengok video aku ni, aku just nak cakap, aku doakan kau dan keluarga kau dimurahkan rezeki dan dapat hidup dengan tenang lah. Kalau kau rasa nak cari aku ada je. Okay, sebab kau yang block aku tak pergi mana-mana. Aku ada je cuba cari kau, tu yang aku like tweet kau, tapi kau pilih untuk block aku. Right, tu je korang. Anyway, I macam nak cakap thank you so much kepada yang follow I dan sudi mendengar cerita I. Ada banyak lagi cerita sebenarnya, bukan cerita ni je. Korang ni buat gosip orang suka Nanti I share lagi macam-macam benda dekat korang yang best-best, okay?